Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama untuk meneruskan kita punya pembelajaran geografi tingkatan 3. Dan insya-Allah hari ini kita akan teruskan sambungan kita untuk bab 8, itu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar di dunia. Dan video pada kali ini kita fokus kepada 8.2, iaitu apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar ini terhadap dunia, kepada masyarakat pada dunia ini. Baik. Ini dah 8.2. Kita nak melihat kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Okey, suka untuk diingatkan untuk pelajar-pelajar pastikan dah bersedia pen dan juga kertas sambil mendengar, sambil melihat video ni, buatlah sedikit catatan kerana dengan berbuat demikian lebih banyak input ataupun lebih banyak maklumat yang akan pelajar dapat atau perolehi berbanding hanya mendengar dan juga melihat sahaja. So gunakan juga tangan untuk menulis, untuk membuat catatan. Baik. Kepentingan yang pertama iaitu ekopelancongan. Okey, ini adalah kepentingan yang pertama, ekopelancongan. Dalam sektor pelancongan dan fokus kepada ekopelancongan. Apa itu ekopelancongan sebenarnya? Baik, untuk pengetahuan pelajar-pelajar, eko ni merujuk kepada eko. bukan eko belakang tu, bukan. Eko ni merujuk kepada melancong sambil untuk bertujuan untuk melihat keindahan alam semula jadi, untuk melihat tumbuh-tumbuhan yang ada, untuk melihat hidupan-hidupan yang ada di sesuatu kawasan. Itu ekopelancongan. Jadi bermaksud ekopelancongan ni kita pergi melancong, pergi kepada satu kawasan, satu tempat untuk kita melihat keindahan semula jadi dia, tumbuh-tumbuhan dia, bentuk muka bumi dia, hidupan liar dia yang ada. Okey, dan yang pertama. Okey, ini dia. Okey. Kebanyakan kawasan hutan di dunia, kita tahu bahawa hutan yang berbeza, kawasan yang berbeza akan mempunyai spesies tumbuhan dan juga haiwan yang juga berbeza. Apa yang ada di Malaysia tak semestinya ada di luar negara. Mungkin ada yang tak ada. Jadi keperbezaan inilah yang akan menjadi tarikan. Okey. Perbezaan ini akan menjadi tarikan untuk pelancongan. Kebanyakan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar ini akan menjadi tarikan ekopelancongan kepada pecinta alam terutamanya untuk melihat sendiri, merasai sendiri pengalaman bersama dengan keunikan tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar ini. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga, contoh. Okey, kita nak melihat gajah. Contoh kat luar negara, mereka mungkin tiada gajah seperti yang ada kat negara kita. Contoh, gajah dijadikan tarikan pelancongan untuk negara Thailand contohnya. Begitu juga macam unta. Kan? Unta menjadi tarikan di kawasan gurun panas. Ini yang dimaksudkan ekopelancongan. Okey. Ini contoh, menikmati keindahan hutan monsun tropika ke, ataupun kita nak menikmati keindahan hutan gurun, kawasan gurun macam mana keadaan dia, kan, merasai sendiri. Okey, kita nak pergi macam mana keadaan hutan conifer, kan, kalau pelajar tengok cerita Twilight Saga kan, tengok hutan dia macam mana. Kita tengok je, kalau kita pergi sendiri, kita merasai sendiri, berbeza. Itu menjadi daya tarikan. Okey, contoh menunggang unta di padang pasir. Kalau pergi zoo mungkin boleh tengok je unta tu, tak boleh nak menunggang. Tapi bila kita pergi kat kawasan tu, kita boleh tunggang sendiri. Kita boleh sentuh hidupan liar sendiri. Contoh kita tengok kangaroo, nak sentuh, nak rasa kangaroo, kita pergilah kat negara Australia. Boleh? Itu yang ditekan keunikan. Okey, itu yang pertama. Berkaitan dengan ekopelancongan. Baik, yang kedua, ini dia, untuk mencegah hakisan. Dan ini lebih fokus kepada tumbuh-tumbuhan. Bukan haiwan. Ini lebih kepada
tumbuh-tumbuhan semula jadi untuk mencegah hakisan. Jadi macam manakah tumbuh-tumbuhan ni boleh menyebabkan berlakunya pencegahan terhadap hakisan? Okey. Baik, okey, seperti yang ada dalam slide ni, so akar pokok itu mampu untuk mengurangkan air larian permukaan. Apa tu air larian permukaan? Bermaksud dia bila hujan turun, air tu dia akan mengalir. Kita nampak dia mengalir dekat tanah, dekat jalan. Itu dipanggil air larian permukaan. Tapi apabila dah tiada pokok ni, pokok tak ada. Okey, tapi digantikan pula dengan kawasan bersimen, kawasan betak. Jadi air larian permukaan ni dia tak akan berkurang, dia akan bertambah lah. Sebab bila ada pokok, akar-akar pokok akan menyerap. Bila ada tanah, dia akan masuk bawah tanah. Tetapi apabila kurang tumbuh-tumbuhan ni, air larian permukaan dia akan menjadi bertambah banyak. Dan secara tidak langsung juga penghalang hakisan terutama di kawasan cerun tak akan dapat terjadi. Sebab akar pokok ni lah, terutamanya kawasan cerun, dia akan masuk ke dalam tanah, dia akan memegang struktur-struktur tanah. Dan secara tidak langsung, struktur tanah tu menjadi kuat. Kalau air hujan lalu pun, struktur tanah tu dia takkan ikut air hujan tu. Sebab ada yang memegangnya. Sama juga, daun yang lebar, yang besar, dia dapat memecahkan butiran hujan tu. So, bila air hujan daripada terus jatuh kepada permukaan bumi, dia kena pada pokok dahulu. Dia kena pada daun-daun tu. So, bila kena kat daun, terlerai. Itu maksud dia memecahkan butiran hujan yang jatuh ke bumi. Yang seterusnya, contoh pokok bakau pula. Dia mempunyai akar jangkang. Macam mana akar jangkang nanti kita tengok. Yang mana dapat menguatkan lagi struktur tanah. Macam cikgu sebut tadi, akar pokok ini dia menjadi penguat kepada struktur tanah tu tadi. Sama ada di kawasan sungai ke, kawasan pantai ke, kawasan bukit ke, kawasan tanah pamah ke. Dia bertindak sebagai untuk memegang struktur tanah itu. Dia akan menguatkan. Yang seperti pokok bakau ni pula, dia menjadi penahan tindakan ombak untuk mencegah hakisan pantai terutamanya. Sebab pernah berlaku fenomena tsunami di negeri Kedah sebagai contohnya. Ada dua kampung, kita buat perbandingan, ada kajian kes, cikgu pernah pergi waktu belajar di universiti dulu. Kajian kes, satu kawasan menerima impak yang besar akibat daripada tsunami. Satu kawasan lagi tidak menerima. Dan apabila dia buat kajian, rupanya satu kawasan yang menerima impak disebabkan oleh tsunami tadi tu, rupanya baru sahaja pokok bakau dia ditebang, diambil. Lepas pokok bakau diambil, tak ada pokok bakau. Jadi bila ombak tu jadi menghakis, bila ombak tu datang, dia terus pergi kawasan kampung. Tapi bila adanya contoh contoh ni pokok bakau. So bila ombak datang, dia kena berpokok, so ombak tu dia pecah. Macam air lah. Contoh kan ada dua orang. Seorang depan, seorang belakang. Kita siram air. Orang yang depan tu dia akan dapat terima impak yang banyak. Habis basah rejun semua. Tapi orang belakang ni kurang sikit. Sebab orang depan dah jadi sebagai penahan ombak. Contoh penahan air. Sama juga macam pokok bakau tu tadi. Dia bertindak sebagai pemecah ombak secara semula jadi. Okey, ini contoh. Nampak tu akar jangkang. Ni akar pokok tadi tu. Akar pokok macam mana? Akar pokok yang banyak-banyak jangkang ni, dia memegang lumpur-lumpur yang ada ni. So pokok ini pun walaupun dihempap oleh ombak yang kuat, dia takkan patah sebab dia ada akar ni yang menyokong dia. Ni akar jangkang Yang ini pula ni nampak daun lebar dapat memperlahankan titisan air hujan daripada terus jatuh ke tanah. Seterusnya mengurangkan kadar ejen untuk hakisan tu berlaku. Nampak ni. Dia kena pada pokok. Dia melekat dekat pokok daun-daun ni. Ni pula akar tadi yang dapat menguatkan struktur tanah. Kerana akar pokok ni nampak kat bawah. Kita tak nampak. Tapi ni ditunjukkan, dia tunjuk macam ni rupanya. Pokok batang nampak akar bawah ni dia pegang struktur tanah ni tadi. Tapi bila tak adanya pokok, tak ada rumput, habis jalan tar, so air larian permukaan tak dapat nak lari kat mana, tak dapat nak masuk dalam tanah. Itu menyebabkan kadang berlakunya banjir besar, banjir kilat itu ini kan. Contoh. Okey. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, dia bertindak sebagai kawasan ekopelancongan. Pelajar. Yang kedua, dia bertindak sebagai kawasan mencegah hakisan. Seperti mana yang kita tengok tadi. Dia lebih kepada tumbuh-tumbuhan. Dia mencegah daripada berlakunya hakisan. Baik. Yang ketiga pula, apakah pentingnya tumbuh-tumbuhan semua jadi dia juga hidupan liar ni? Baik, yang ketiga ini dia. Peningkatan ekonomi. Tumbuh-tumbuhan
Kehidupan liar ni rupanya dia boleh meningkatkan ekonomi sesebuah negara. Macam mana dia boleh meningkatkan ekonomi terhadap sesebuah negara tu? Seperti ini. Baik. Okey. Tumbuhan daripada hutan conifer sebagai contoh. Kawasan negara yang ada hutan conifer sebagai contoh. Yang mana hutan conifer ni dia dikenali sebagai hutan yang berkayu lembut. Okey, kayu dia lembut. Jadi bila kayu dia lembut, sesuai untuk dibuat industri kertas. Walaupun kita hidup dalam dunia digital, kertas tetap diperlukan juga. Okey. Jadi macam mana nak buat kertas ni? Dengan adanya hutan conifer. Tapi kalau tak ada hutan conifer, so mungkin kertas tak dapat nak buat. Takkan nak menggunakan daripada pokok kayu balak yang kayu keras. Kayu keras tak sesuai lah. Dah kayu keras selesai buat apa cikgu? Kayu keras macam ni yang ke bawah tu. Spesies tumbuhan seperti hutan monsun tropika ataupun hutan hujan khatulistiwa sesuai untuk membuat perabot. Kerana dia kayu keras dan berkualiti tinggi. Tahan. Hujan cuaca dia tahan lama. Jadi sesuai lah untuk buat perabot. Sebagai contoh, pokok kayu jati. Buat perabot. Pokok mahagoni. Untuk buat perabot kat rumah yang berasaskan kayu. So, dia pun mempunyai nilai yang tinggi di pasaran antarabangsa dan juga pasaran tempatan. Sebab tu perabot yang buat pada kayu ni dia lebih mahal. Sebab dia kualiti dia cantik. Sebab itu dijadikan dia menjadi kepada penyumbang kepada ekonomi terhadap sebuah negara. Dan yang ketiga pula, perkembangan ekonomi dapat berkembang dengan sumber hutan yang telah membuka banyak peluang pekerjaan kepada penduduk setempat terutamanya. Okey, kita menjaga hutan tetapi kita juga nak menggunakan sumber-sumber yang ada dalam hutan ni untuk kehidupan kita seharian. Tetapi dengan cara yang lebih terancang. Ini sebagai contoh. Kegiatan pembalakan hutan monsun tropika di Myanmar. So, dia membuka peluang pekerjaan. Contoh sebagai penebang pokok balak ataupun sebagai pemandu lori nak buat balak tu pergi ke kilang. So, sebut kilang pula membuka peluang pekerjaan dalam sektor perkilangan. Memproses kayu-kayu balak ni menjadi papan lapis ke, untuk menjadi kayu-kayu untuk dibuat pembinaan ke ataupun buat perabot. So, banyak peluang pekerjaan yang akan dapat diwujudkan daripada kegiatan ni. Ni kegiatan pembalakan di hutan conifer. Ni lebih canggih lah. Kalau luar negara dia canggih lagi. Dia menggunakan jentera-jentera yang telah berinovasi. Dia tebang balak menggunakan jentera. Kalau kat Malaysia, kat Asia Tenggara dia guna lagi menggunakan jengso tu kan. Pegang. So pegang. Keluar negara dia gunakan jentera ni untuk tebang pokok ni. So dia membuka peluang pekerjaan. Bukan saja peluang pekerjaan yang terlibat secara langsung dengan sumber hutan, tetapi yang tidak langsung. Apa yang tidak langsung? Tadi ni, pembinaan jentera berat untuk mengeluarkan hasil dalam hutan. Pun membuka peluang pekerjaan dalam sektor yang nyatakan. Okey. Baik, itu yang ketiga. So dah ada 3 dah hari ni. Yang pertama tadi kita lebih rujuk kepada apa dia? Ekopelancongan. So tumbuhan yang berbeza, haiwan yang berbeza yang cantik yang ada dekat negara, setengah negara menjadi daya tarikan untuk orang luar untuk datang. Yang kedua pula untuk mencegah hakisan tumbuh-tumbuhan tu tadi. Dia dah mengurangkan halaju hujan, dia mengpegang struktur tanah untuk mengurangkan berlakunya hakisan. Kalau pokok bakau pula menjadi pemecah ombak secara semula jadi di pinggir-pinggir pantai dan juga mengurangkan berlakunya hakisan pantai disebabkan oleh ombak tadi. Okey, yang ketiga pula tadi, tersasar pula. Okey, yang ketiga pula berkaitan dengan kegiatan ekonomi, menyumbang kepada ekonomi negara. Tu umum. Okey, apabila ekonomi dia menyumbang pada ekonomi negara, secara tidak langsung juga dia memberikan peluang pekerjaan, membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar. Kalau tumbuhan tadi, itulah mengeluarkan pokok balak, okey, yang berkaitan dengan hidupan liar pula mungkin menjadi ranger hutan, mungkin menjadi research and development (R&D), menyelidik tumbuh-tumbuhan yang ada dalam hutan, menyelidik haiwan-haiwan yang ada dalam hutan, apakah keistimewaan dia, macam mana nak jaga dia, macam mana nak membiakkan dia lagi dengan lebih banyak supaya generasi akan datang dapat menikmatinya, kan? Itu yang 3. Dan yang terakhir, insya-Allah, sebagai ini dia sumber perubatan. Rupanya tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar ni juga berpotensi sebagai sumber perubatan kepada penduduk di dunia. Macam mana? Okey, ini dia. Di dalam hutan tu sendiri terdapatnya pelbagai jenis herba yang boleh merawat pelbagai jenis penyakit. Dan ada juga tumbuh-tumbuhan yang ada dalam hutan itu yang bila dibuat kajian, dibuat research and development,
ada yang boleh dijadikan ubat. Sebagai contoh, daun dia ke, mungkin bunga dia ke, akar ke, kulit ke, kita tak tahu. Tetapi memerlukan penyelidikan yang lebih terperinci. Sebab tu tadi membuka peluang pekerjaan kan sebagai penyelidik. Sebagai contoh, batang pokok prickly pear yang berada di kawasan gurun. Rupanya bila dikaji, ditengok rupanya dia dapat mengurangkan tahap kolesterol dalam tubuh badan manusia. Dan juga dapat merawat kencing manis. Kalau kita tak buat kajian, kalau kita tak buat kajian, so kita tak tahulah apa kepentingan dia kan. Kalau kita tak jaga tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang ada di sekitar kita ni, kita takkan tahu rupanya dia ada manfaat. Sebab Allah pun dah katakan di dalam Al-Quran, setiap apa yang diciptakan di muka bumi yang ini ada tujuan yang tertentu, bukan dicipta sia-sia. Dan menjadi tugas kita sebagai khalifah untuk cari, belajar, kaji apakah manfaat dia untuk kita gunakan. Selain itu juga pokok oat digunakan untuk menyembuhkan masalah cirit-berit, sakit tekak, luka-luka. Daun pokok pen digunakan untuk meningkatkan imuniti dalam badan. Ni baguslah ni. Lagi-lagi musim COVID ni kan. Nak bagi daya tubuh badan kita kuat. Boleh makan daun pokok pen secara langsung. Kalau jumpa lah kan, basuh bersih-bersih, makan. So bagus untuk imun badan dan juga kaya dengan vitamin C rupa-rupanya. Ni contoh. Tak tahu macam mana pokok prickly pear ni. Macam mana. Dia pokok macam cactus, dia ada buah dia. Batang dia tu dapat mengurangkan tahap kolesterol yang tidak baik dalam tubuh badan manusia. Rupanya kolesterol ni ada yang baik, ada yang tak baik. Sama juga macam virus, kuman. Ada kuman baik, ada kuman tak baik. Kena belajar insyaAllah. Boleh belajar dalam subjek sains biologi tu utamanya insyaAllah. Okey. Ini pula daun pokok pen kaya dengan vitamin C, boleh digunakan untuk buat teh. Teh daripada daun pokok pen. Okey, biji itu sendiri boleh jadikan antiseptik merawat luka. Jadi pokok pen ni banyaklah manfaat dia. Macam mana pokok pen tu cikgu? Ni pokok dia. Ni daun dia. Boleh buat teh. Ni pokok dia ni. Okey. Biji dia pun boleh untuk merawat luka. Yang ini pula pokok oat untuk menyembuhkan masalah cirit-berit, sakit tekak dan juga luka-luka yang ada dalam tubuh badan. Okey. So ini banyak lagi lah. Sebenarnya banyak lagi tumbuh-tumbuhan yang ada dalam hutan yang bermanfaat dijadikan sebagai perubatan. Dan ada juga haiwan-haiwan rupanya yang boleh dijadikan ubat. Tapi bukannya kita tangkap haiwan tu sembelih kita makan buat tak. Mungkin ada kalau belajar lah. So menjadi penyelidik. Mungkin dia ambil daripada najis haiwan, dia ambil daripada kulit haiwan ataupun dia ambil lah sedikit sel-sel haiwan tu dikaji. Mungkin dicampur-campur boleh menjadi ubat kepada manusia. Sebagai contoh mudah, ular lah. Orang tengok ular tak ada manfaat. Siapa kata ular tak ada manfaat? Ada manfaat. Manfaat dia, kita tangkap ular, penyidik tu tangkap ular, dia ambil bisa ular tu sendiri, dimasuk dalam makmal, dibuat kajian dan dicampur lah makmal tu untuk jadikan anti-venom. Jadi sebagai ubat. So siapa yang kena patuk ular, kena pasti ular jenis apa, so doktor bagi ubat. Nampak? Itu ada manfaat dia. Bermakna kat sini setiap yang ada dalam muka bumi ni ada manfaat, ada kepentingan dia. Sebab itu di dalam subjek geografi ini terutamanya kita belajar kepentingan tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar di dunia. Supaya kita pada masa akan datang, generasi akan datang akan menjaga tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar ni. Okey, oleh itu cukup saja setakat hari ini, kelas untuk hari ini. Okey, untuk bab 8 habis tentang bab 8. So ingat, untuk kepentingan ni hanya ada 4 sahaja. Saya ulang balik, yang pertama tadi sebagai ekopelancongan. Yang kedua, pencegah hakisan. Ketiga, penyumbang kepada ekonomi. Dan yang keempat, sebagai sumber perubatan. InsyaAllah. Okey, sekian. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sebelum cikgu habiskan video ni, ingat bila kita dah belajar selepas ini, bila jumpa tumbuh-tumbuhan, hidupan liar sekiranya yang tidak mengancam, tidak memberi ancaman kepada kita, janganlah kita patahkan pokok tu, janganlah kita tebang, biarkanlah dia hidup dengan selesa. Kalau haiwan kan, jumpa haiwan berbisa, halau dulu. Kalau dia tak nak pergi, barulah kita bunuh contoh. Kalau nak pergi, biarkan dia pergi tempat lain. Okey, insyaAllah. Terima kasih kerana sudi menonton video cikgu ini. Sekiranya ada sebarang komen, tak faham ke, kurang jelas ke, boleh tinggalkan di ruangan komen. Pada yang masih belum subscribe, tolonglah subscribe supaya sekiranya ada video-video yang akan datang dapat membantu pelajar untuk mengikuti pengajaran cikgu secara alam maya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Peace yo.